Okey, insyaAllah untuk sesi yang pertama ini kita fokus kepada pengenalan ilmu tajwid terlebih dahulu. Kita berkenalanlah dengan apa itu ilmu Al-Quran dan juga apa itu tajwid dari segi bahasa dan juga istilah. Dan untuk saya mau bagi tahu jugalah, bukanlah mahir dalam ilmu Al-Quran ataupun bukanlah orang yang pakar, tetapi kita hanya berkongsi apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu. Jadi mungkin dalam ni ada yang mau berkongsi juga, dibolehkan. Okay? Jadi seperti yang dalam slide itu, rukun bacaan Al-Quran. Maksudnya kita belajar Al-Quran ni adalah kesinambungan cara bacaannya dengan bacaan Rasulullah, okay, yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bertepatan bacaannya dengan bahasa Arab. Seperti kita tahulah, kalam Allah ini, Al-Quran ini adalah daripada bahasa Arab. Okay, yang ketiga, bertepatan dengan mushaf Rustam Utsmani. Jadi macam kita gunalah Al-Quran yang kita guna itu adalah Rustam Utsmani. Okey, ada hadis juga dekat sini. Pembelajaran ilmu tajwid khususnya umat Islam di negara Malaysia kebanyakannya menggunakan qiraat, bacaan ataupun mutawatir, iaitu sanadnya kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu riwayat Imam Hafs bin Asim yang merupakan salah seorang imam besar dalam bidang ilmu qiraat. Ini ilmu qiraat ni pasal Al-Quran lah, lebih mendalam lagi kalau kita belajar ilmu qiraat ni, yang lebih mendalam lagi lah. Okey, slide seterusnya. Okey, seperti yang slide dekat skrin tu, ulumul Quran. Okey, bahagian pertama ini, apa itu ulumul Quran? Ni kita berkenalan dahululah apa tu ulumul Quran. Jadi, ulumul dengan Quran ni adalah dua perkataan yang berbeza dan dua-dua adalah daripada perkataan bahasa Arab. Okay, ulumul ini ialah lafaz jamak berbentuk kira macam bentuk plural lah, jamak. Jamak ini daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud banyak. Jamak itu banyak, kita himpunkan. Kemudian kemudian al-ulum juga ini daripada perkataan al-ilmu. Ilmu yang membawa maksud kepada al-fahmu. Al-fahmu itu memberi maksud pemahaman ataupun al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu adalah pengetahuan. Maksudnya ulum ini dia kepada ilmu. Ulum ini adalah ilmu, pengetahuan ataupun pemahaman kita. Tentang pemahaman tentang apa? Okey, Al-Quran pula dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari perkataan qara'ah, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan. Itu empat itu membawa maksud yang sama, baca, bacaan. Okey, qara'ah, yaqra'u, Qur'anan dan juga qira'atan. Yang membawa maksud bacaan. Itu dari segi dari segi maksud Al-Quran itulah. Okey, kemudian tadi pengenalan tentang ulum Al-Quran. Jadi kemudian nama-nama Al-Quran. Okey, nama-nama Al-Quran ini seperti yang kita tahu, nama Al-Quran ini ada banyak kan? Ada banyak nama Al-Quran tapi kita fokus kepada 4 sahaja. Okey, yang pertama iaitu Al-Kitab. Okey, Al-Kitab ini kitab yang tertulis. Okey, Al-Kitab adalah merupakan nama lain yang pertama. Okey, nama lain yang pertama iaitu Al-Kitab. Okay, Al-Kitab ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat kedua iaitu bermaksud yang bermaksud kitab Al-Quran, okay, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya Al-Quran ini, kitab ini adalah kitab yang tiada keraguan padanya, dan Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada mereka yang bertakwa, maksudnya orang yang beriman lah. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Furqan pula? Al-Furqan ini adalah pembeza. Pembeza apa? Pembeda apa? Pembeza antara baik dan juga yang buruk. Maksudnya Al-Quran adalah pembeda hal yang baik dan hal yang buruk dalam kita menjalani kehidupan kita.
Al-Quran ni seperti yang kita tahu adalah kita punya petunjuk kan, petunjuk bagi orang Islam. Petunjuk kita bila kita apa mencari sesuatu hukum ataupun mencari uh, mencari petunjuk. Dalam Al-Quran itu sudah ada dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat pertama yang bermaksud Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan iaitu Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi jelaslah dalam surah Al-Furqan ini Al-Quran adalah petunjuk untuk kita manusia ni membezakan perkara yang buruk dan juga perkara yang baik. Okey, kemudian yang ketiga adalah Al-Haq. Al-Haq adalah kebenaran. Okey, Al-Haq adalah kebenaran. Okey, di mana Al-Quran ini adalah benar. Okey, Al-Quran ini adalah benar. Segala yang tergantung dalam Al-Quran merupakan kebenaran. Okey, kebenaran baik itu tentang kehidupan di dunia ataupun kekal di akhirat. Okey, jadi Al-Quran ini adalah benar seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 147 yang bermaksud kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sesekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Maksudnya bila kita Islam, bila kita seorang Muslim, kita kena percaya beriman dengan Al-Quran seperti dalam rukun iman, beriman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu termasuk dalam rukun iman. Jadi kita kena beriman kepada Al-Quran. Okay, sebab Al-Quran itu adalah kalam daripada Allah. Kemudian Az-Zikru. Az-Zikru ini adalah pemberi peringatan. Okay, Al-Quran ni sebagai Az-Zikru bersifat memberikan peringatan kepada umat manusia yang sering khilaf dan lupa. Kita ni kan manusia sering khilaf kan. Sering khilaf, banyak kesalahan. Okay, jadi Al-Quran ni adalah pemberi peringatan kepada kita. Okay, seperti dalam surah Al-Hijr yang bermaksud sesungguhnya, okay, ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Okay, itu jadi setiap nama-nama Al-Quran ini memang sudah dinyatakan firman Allah di dalam setiap ayat lah yang tadi tu dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Furqan. Okey, kemudian nama lain lagi Al-Quran ini adalah An-Nur, cahaya, Al-Burhan, iaitu bukti kebenaran, dan ada lagi yang lain-lain lah. Mungkin nanti yang lain boleh cari juga Al-Bushra. Al-Bushra ni membawa berita gembira. Okey, kemudian Al-Quran juga diturunkan secara beransur-ansur. Okay, Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus, gedebuk macam tu turun di bumi kan, tidak. Tapi dia diturunkan secara beransur-ansur daripada Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti yang kita semua tahu, wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad peristiwa itu berlaku di Gua Hira, yang berlaku pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Okay, pada malam Lailatul Qadar, di mana di Gua Hira itu berlakunya penerimaan wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5, di mana malaikat Jibril turun. Ketika itu Nabi Muhammad tengah beruzlah kan, tengah berkhalwah di Gua Hira pada malam itu disebabkan Nabi Muhammad melihat kejahilan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad pun membawa diri dia ke Gua Hira untuk dia lebih tenang beribadah kepada Allah. Jadi dekat situ juga turunnya turunnya wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan. Okay, jadi itu adalah wahyu yang pertamalah turun. Kemudian surah yang terakhir. Surah yang terakhir sebenarnya dia bukan surah, dia adalah ayat yang terakhir yang diturunkan dalam surah An-Nisa ayat 176. Daripada Al-Barra,
bin Arif radhiyallahu anhu, dia berkata, ayat terakhir yang diturunkan ialah ayat 176. 176 itu dalam surah An-Nisa. Ayat ini adalah ayat yang terakhir dalam bab faraid. Okay. Faraid itu adalah ilmu pusaka, harta pusaka lah. Jadi ayat 176 surah An-Nisa itu berceritakan tentang faraid. Okay. Dan juga selain daripada selain daripada ayat 176 tu, turunnya juga surah An-Nasr kan, pembukaan kota Mekah, Al-Baqarah ayat 281 kah? 281 hingga 282 yang mengisahkan tentang bab riba. Kemudian surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ini mengisahkan tentang peperangan Tabuk. Okey. Jadi itu adalah kisah surah yang ataupun ayat-ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kemudian jumlah pula. Jumlah surah tu kita boleh ingat cuma yang ribu-ribu sudah tu. Dia punya perkataan, dia punya huruf. Okey, jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114 surah. 114 surah dan 6,236 ayat. Okay, 6,236 ayat dan 74,347 kalimah. Banyak kan kalimah, itu kalimah. Huruf pula, huruf 325,845 huruf. Jadi huruf banyaklah huruf dalam Al-Quran ni, beribu-ribu kan. Dan Al-Quran juga dia terdapat dua kelompok kalau orang panggil, dua jenis macam tu kan. Ada ayat ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang turunnya di Mekah dan Madaniyah adalah surah yang turunnya di Madinah. Jadi 86 surah turunnya di Makkiyah, iaitu adalah surah Makkiyah yang turun di Mekah, dan 28 surah turunnya di Madaniyah, iaitu 28 surah adalah surah Madaniyah lah yang turun di Madinah. Okey, kemudian habis pasal ulumul Quran tadi, kita pergi dekat cara bacaan Quran. Okey, cara bacaan Quran. Okay, cara bacaan Quran ini dia terbahagi kepada 4. Okay, terbahagi kepada 4. Yang pertama, tartil. Kedua, at-tahqiq. Ketiga, at-tadwir. Dan keempat, al-hadar. Okay, tartil ini bermaksud perlahan, lambat. Ini tartil ni, ini yang Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baca secara tartil, secara perlahan. Okey, kemudian tahqiq. Okey, lebih lambat dan perlahan. Okey, tahqiq ini adalah lebih lambat dan perlahan. Ia digunakan oleh orang-orang yang baru belajar Al-Quran. Maksudnya orang baru belajar Al-Quran ni, okey, dia baca perlahan sahaja, lambat untuk dia pastikan hukum tajuk yang seterusnya itu apa. Dia macam teragak-agak lah. Itu yang selalu orang yang baru belajar Al-Quran, dia akan guna tahqiq, lebih perlahan lah. Kemudian at-tadwir. Ketiga al-hadar. Okey, ketiga al-hadar adalah bacaan dengan cepat, tetapi hukum tajwid masih dibaca dan dijaga. Okay. Biasanya orang yang penghafal Al-Quran lah. Maksudnya dekat sini, kalau dalam Al-Quran itu, dalam ayat itu, ada hukum mad yang kita boleh pilih 2 harakat, 4 atau 6. Tetapi yang digunakan oleh pembaca yang amalkan al-hadar ini, dia akan memilih yang 2 harakat. Saat dia baca laju. Maksudnya untuk mad yang boleh dipilih lah harakatnya, antara baca 2, 4 ataupun 6. Jadi al-hadar ni dia mengamalkan, orang yang mengamalkan al-hadar ni dia menggunakan bacaan mad yang kadar dia 2 harakat lah. Okay, kemudian at-tadwir. At-tadwir ini cara bacaan pertengahan di antara tartil dan juga hadar. Maksudnya sedang lah. Tempoh bacaan dia adalah yang sedang-sedang. Ini contohnya dalam hukum mad juga
dibagi pilihan 2 harakat, 4 harakat dengan 6 harakat, tetapi orang yang mengamalkan bacaan at-tadwir ini dia amalkan yang 4 harakat. Dia gunakan yang kadar 4 harakat. Itu untuk yang amalkan cara bacaan at-tadwir lah. Okey, seterusnya adab. Okey, adab membaca Al-Quran seperti yang kita tahulah. Okey, sebelum kita membaca Al-Quran, kita perlu niat terlebih dahulu. Okey, niat. Niat iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian adab yang kedua, berada dalam keadaan yang suci. Maksudnya berwuduklah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhri. Sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebut nama Allah azza wa jalla melainkan dalam keadaan bersuci. Ini hadis Abu Dawud. Maksudnya kalau yang orang tu memang tengah suci, memang kena ambil wuduk lah. Ataupun ada juga pendapat yang cakap hanya sekadar pegang Al-Quran yang ada tafsir kan. Dan kalau untuk contohlah orang yang macam Habib Ali Zainal Abidin, kalau kalian kenal guru kita, Habib pernah cakap macam ni. Ada yang bertanya dekat dia, bagaimana kalau orang itu tengah bercuti, ABC lah kan bagi wanita, bercuti tetapi dia mahu amalkan yang selalu dia baca. Contoh, kita selalu baca apa kan? Sebelum tidur kita baca Al-Mulk kan? Jadi Habib kata macam ni, kalau surah itu menjadi amalan harian dia yang dia tidak pernah tinggal, jadi dibolehkan dia untuk baca surah itu secara dia berzikir. Maksudnya niat dia hanya berzikir, menjadi amalan seharian dia. Itu untuk orang yang memang kita sentiasa amalkan surah Al-Mulk ni setiap malam. Jadi bila dia cuti, dia dibolehkan untuk baca. So itu sudah menjadi amalan seharian dia. Okey, kemudian juga selain itu sunnah Nabi Muhammad bersugi. Okey, Nabi Muhammad selalu bersugi sebelum solat dan juga sebelum dia membaca Al-Quran. Dan menutup aurat. Kita kena menutup aurat lah bagi wanita dan juga lelaki seperti biasa aurat dia. Okay, kemudian 5 menghadap kiblat. Okay, menghadap ke kiblat. Kemudian menghayati bacaan Al-Quran. Okay, yang terakhir adalah berdoa setelah selesai membaca Al-Quran. Okay. Kemudian pengenalan ilmu tajwid. Okay, pengenalan ilmu tajwid dari segi bahasa dan juga istilah. Okay, dari segi bahasa dan juga istilah. Okay, tajwid dari segi bahasa ialah memberi makna mengelokkan ataupun kita mempercantikkan kita punya bacaan. Okay, itu tajwid dari segi bahasa. Kita mahu mengelokkan, kita mahu memperbaiki kita punya bacaan itu. Okay, kemudian dari segi istilah pula, okay, dari segi istilah, tajwid adalah satu ilmu yang dengannya dapat diketahui cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran dari makhrajnya dengan betul serta menunaikan hak-hak dan hukum ahkam sesuatu bacaan dengan sempurna dan mengetahui panjang serta waqaf iaitu berhenti, waqaf adalah berhenti, dan ibtidak iaitu permulaan. Maksudnya dari segi istilah ini, ilmu tajwid kita mahu melafazkan. Okay, tadi kan dari segi bahasa kan kita mahu memperelokkan kita punya bacaan. Jadi istilah dia pula adalah apa yang kita mahu memperelokkan. Kita mahu memperelokkan kita punya makhrijul huruf, sifat-sifat huruf, kita punya panjang pendek kita punya bacaan iaitu mad. Lepas tu waqaf dia kan atau dah berhenti. Kita mahu menyempurnakan ataupun kita mahu memperelokkan dari segi itu. Okay, itu dari segi istilah. Okay, kemudian laju kah?
Kalau laju boleh beritahu. Oh Okey, tidak, okey. sudah Ustazah. Alhamdulillah. Okey, kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid. Okey, hukum belajar ilmu tajwid ni ada dua. Okey, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain ini adalah hukum beramal. Okey, hukum beramal adalah fardu ain. Maksudnya bila kita belajar ilmu tajwid, kita tahu tapi kita tidak amalkan. Sedangkan beramal itu adalah fardu ain. Okey. Dan kedua adalah fardu kifayah. Okay, fardu kifayah ini adalah hukum belajar. Maksudnya iaitu apabila telah dilakukan oleh seseorang di dalam kawasan, maka jatuhlah kefarduannya dari yang lain. Maksudnya bila satu kampung itu ada seorang yang belajar. So jatuhlah kefarduannya kepada yang lain. Sebab sudah ada yang belajar. Ataupun dia sama dengan apa? Ilmu pengurusan jenazah. Fardu kifayah bila seorang sudah belajar, jadi dia jatuh kefarduannya dengan yang lainnya sebab ada yang sudah belajar. Itu adalah fardu kifayah lah. Itu untuk hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kemudian okey, ni firman apa ni? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Maksudnya dengan baca dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil ini adalah yang dituntut oleh Allah pula, yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, Zainul Qur'ana bi aswatikum. Maksudnya hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kamu yang indah. Bila kita ada ustaz tu kata, bila kita mahir dalam sifat huruf, makhrajul huruf, ia akan automatik kita punya cara bacaan itu akan menjadi lebih cantik, orang cakap macam itulah. Dan ilmu Al-Quran ni sebenarnya bukannya sebulan, 2 kali, 3 kali kita belajar. Tapi ilmu Al-Quran ini kita akan belajar sehinggalah selagi kita tidak menutup mata, selagi tu kita belajar. Ilmu tu dia macam tu. Jadi kita tidak boleh berhenti daripada cari ilmu. Terutama ilmu Al-Quran lah. Okay, seterusnya. Ta'awuz. Okay, apa itu ta'awuz? Okay. Ta'awuz itu adalah isti'azah. Isti'azah yang selalu kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Okay, yang selalu kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Jadi hukum membaca ta'awuz ini ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni adalah sunat yang dituntut. Okay, sunat yang dituntut. Maksudnya kenapa kita perlu baca isti'azah ini? Sebab kita mahu memohon perlindungan daripada Allah, memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey. Kita ta'awuz kan. Seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bermaksud apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Okey. Okay, ini adalah ta'awuz itu adalah isti'azah lah yang kita baca selalu kan. Oh, Muzammil ayat 4. Okey, terima kasih Ustazah Fatimah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, ini adalah isti'azah lah. Ada kelas yang saya ikut tu, dia kata bacaan ta'awuz ini perlulah kita baca dengan cara yang betul. Okey, maksud dia yang seperti yang diajarlah oleh ustaz tu, ta'awuz, huruf hamzah itu adalah huruf yang nipis. Okey, huruf yang nipis maksudnya kita sebut biasa sahaja. Okey, tapi dan huruf ain itu, okay, ain yang berbaris dhammah. Dhammah itu berbaris depan. Okey, bila baris dhammah kita perlu bulatkan
bunyi domah itu. Bunyi baris depan itu. Ada orang juga dia baca, bila baris domah, dia baca berbunyi O. Kan ada kita dengar juga orang baca berbunyi O. Bunyi dia macam ni. Uzu. Sedangkan domah itu dia mengeluarkan bunyi U. Okay. U. U. Okay. Dan juga huruf zal. Zal, kita perlu sebutkan huruf zal itu dengan sempurna. Maksudnya kita tidak boleh sebut huruf zal itu seperti huruf zai. Kita baca uzu, zu. Sedangkan huruf zal itu kita perlu keluarkan kita punya hujung lidah sedikit. Jadi maksudnya kita baca uzu. Jadi kita tidak baca uzu. Kalau bila zu itu dia mengeluarkan bunyi makhraj huruf zai. Huruf zai, sedangkan huruf zal ini hujung lidah terkeluar sedikit. Kemudian billahi. Okay. Baris bawah ada orang baca billah. A'udzu billah. Sedangkan baris kasrah itu dia tidak berbunyi tapi baris kasrah ia berbunyi i. Jadi kita baca a'udzu billah. Billah. Okay, dan ada tanda tasydid dekat atas kalimah Allah. Tasydid ini dia bersifat nabroh. Nabroh itu adalah tekanan, penekanan kepada huruf yang ada tasydid. Tapi tidak termasuk untuk huruf nun dan mim bertasydid. Kalau nun dan mim bertasydid adalah hukum dia kita baca wajib ghunnah, itu dengung. Tapi kalau huruf selain daripada mim dengan nun, bila dia ada tanda tasydid kita perlu nabrohkan dia, itu ada penekanan. Billah, billah. Okay, kita tidak baca a'udzu billah, billah, tapi kita tekankan tu, nabroh tu kena ada, penekanan tu kena betul-betul jelas. Billah, billahi. Okay, dan huruf ha dekat situ ada juga orang baca he. Baris domah dengan baris kasrah ni kita perlu bunyi dia tu memang perlu sempurna. Kalau domah u, kalau kasrah i, b, bukannya bunyinya b. Okay, billahi. Kemudian minasyaitonir rajim. Okay, mim baris bawah kita baca mi, bukannya kita baca me, kan? Kita baca mi. Kemudian huruf shin. Okay, huruf shin. Ada orang dia sebut huruf shin, mulut dia muncung. Sedangkan makhraj huruf shin itu pada lidah, bukan pada bibir. Okay, pada lidah, bukan pada bibir. Jadi, dan ada tasydid dekat atas kan. So, kita nabrohkan dia, ada penekanan dekat situ. Minasyaitonir rajim. Okay. Syai pula ada huruf ya dekat situ. Ya ini apabila ya sebelumnya ada sebelumnya huruf sebelumnya itu berbaris fathah, berbaris atas, ia adalah huruf lin. Huruf lin, mad lin. Yang huruf lin ini adalah huruf yang kita keluarkan dengan lembut. Pengeluaran itu adalah lembut. Tiada penekanan dekat huruf ya. Okay, kita baca minasyai, bukan kita baca minasyai, gitu. Macam kita tekan huruf ya itu. Sedangkan huruf ya itu dia lembut sahaja. Minasyai, syai, macam tu kan. Dan kalau huruf shin pula disebabkan ada tasydid. Okay, ada tasydid, ada nabroh dekat situ. Kita kena jelaskan huruf shin itu betul-betul shin, seolah-olah macam kita senyum sahaja. Shin, minasyaiton. Okay, kemudian huruf to. Okay, huruf to ini adalah huruf isti'la. Isti'la ini adalah, okay, kalau kita tengok dekat sifat huruf kan. Okay, isti'la. Muka surat berapa tu? Okay, isti'la ni adalah huruf yang tebal. Okay, huruf yang tebal meninggikan suara serta pangkal lidah ke langit-langit kita menyebut huruf-hurufnya. Huruf to ini dia termasuk
termasuk kepada huruf isti'lah. Okey, maksudnya sifat isti'lah. Yang kita baca secara huruf yang tebal. Huruf to itu termasuk kepada huruf isti'lah. Dan juga kita tidak boleh samakan makhrijul huruf to ini dengan huruf ta. Kalau ta, okay, yang macam ustaz yang kelas saya ikut, huruf ta kita tidak boleh kalau ta dia punya makhrijul huruf kan lidah kita luruskan ta macam ringan sahaja. Tapi kalau huruf to kita punya pangkal lidah, okey, kita punya lidah tu dia macam bergelembung, macam ternaik ke atas langit itu. Jadi sebab itu bunyi huruf to itu jadi tebal. Sebab to itu adalah huruf isti'la, huruf yang tebal. Okey, kemudian huruf nun. Okey, nun baris bawah ni, okey, bunyi ni bukannya bunyi yang ne. Dan kemudian ada huruf ra. Okey, ra, ada huruf ra. Okey, dan ada tasydid dekat atas. Bila ada tasydid ada nabrah lah. Ada nabrah dekat atas. Alhamdulillah, sorry. Okey, minasyaitonir rajim. Nirrajim. Okey, bila nirrajim, huruf ra ini kalau kita ra ini dia adalah kemudian huruf ra ini, okey, huruf ra dia kalau dekat sifat yang sifat huruf yang tidak berlawanan, okey, huruf ra ini adalah dia termasuk dalam al-takrir. Okay, al-takrir ini bermaksud getaran hanya sekali sahaja huruf ra. Kita tidak boleh sebut minasyaitonir kita tidak boleh terlampau getarkan huruf ra itu, cukup hanya sekali getaran sahaja. Nirrah. Dan juga huruf ra ini juga dia termasuk dengan inhiraf, iaitu kita condongkan ataupun memalingkan, okey, memalingkan sama ada memalingkan lidah kita itu. Okey, lidah itu contohlah kan, kalau huruf ra dia dari luar ke dalam. Okey, dari luar ke dalam. Maksudnya nirwah. Terus kita dari luar, ra dari luar, terus kita bawa lidah kita itu keluar macam tu. Nirwah. Kita tidak boleh nirrah. Macam getaran huruf ra itu terlalu kuat dekat situ. Okey? Contoh macam ar-rahmah. Kita baca ar-rahmah. Itu getaran dia terlalu kuat dekat huruf ra. Sedangkan huruf ra itu hanya sekali getaran sahaja. Jadi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Okay, dan huruf jim. Okay, huruf jim pula baris bawah. Okay, ada orang kita dengar juga minasyaitonir rajim, jim kan. Sedangkan jim itu berbaris kasrah, berbaris bawah. Kasrah itu berbunyi i, bukan berbunyi e. Okay. Okay, itu untuk ta'awuzah, isti'azah. Kemudian basmalah. Okay, basmalah, hukum membaca basmalah ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakkad. Okay, iaitu sunat yang dituntut kecuali pada awal surah At-Taubah. Kenapa dalam surah At-Taubah kita dilarang membaca basmalah? Kerana surah At-Taubah ini mengisahkan tentang peperangan Tabuk. Sedangkan basmalah itu membawa maksud tentang kasih sayang, pendamaian kan. Jadi sebab itulah surah At-Taubah tidak dibaca, tidak ada basmalah, tidak dimulakan dengan basmalah. Okey, basmalah pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bis tu, okey, ba tu baris bawah. Okey, bi baris bawah. Jadi bunyinya bis. Kita tidak boleh baca bes. Okey, kita baca bis baris kasrah. Okey, kemudian huruf Allah, perkataan Allah itu ada nabrah lagi dekat situ, ada penekanan. Bila ada penekanan bismillah, millah. Kita tidak baca bismillah. Kena jelaskan dia punya
nabrah, penekanan bismillah. Kemudian hi itu berbaris kasrah, berbaris bawah. Jadi perlu dijelaskan dia punya, perlu disempurnakan dia punya bunyi kasrah itu, baris bawah. Okey, hirwah. Macam huruf ra tadi. Kan huruf ra tadi jangan terlalu getarkan huruf ra. Hirwah, macam tu. Dia kena dari luar terus ke dalam. Hirwah, 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 hirwah. Manirrahim. Him huruf ha itu daripada tengah halqum. Okey. Dan huruf ra kurangkan getaran. Kemudian huruf nun sempurnakan dia punya baris kasrah. Ner, bukannya pernah juga dengar orang baca nerwah. Ner. Jadi huruf baris kasrah dengan dommah ni kena betul-betul lah. Huruf kalau dommah itu perlu bunyi dia akan melakukan huruf U. Okay, kalau kasrah I bukannya E. Ne, ni, nirwah, nirwah, him, nirwah, him. Okay, itu adalah basmalah. Seperti dalam Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Maksudnya setiap perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka ia terputus. Ini keberkatannya. Jadi basmalah ini juga bukan yang kita amalkan sewaktu kita membaca Al-Quran, tetapi basmalah juga iaitu bismillah kita perlu lakukan dalam setiap apa sahaja perkara baik yang kita lakukan perlu dimulakan dengan bismillah. Okey, bismillah. Contoh macam belajar, apa-apa sajalah belajar ataupun keluar rumah ke naik kereta ke apa, kita mulakan dengan bismillah. Dan setiap doa itu juga dia perlu kita mulakan dengan bismillah. Okey, rasanya 8.55 sudah. Okay, insyaAllah setakat itu saja untuk hari ini. Okay, seperti yang saya cakap, bukan yang mahir dalam Al-Quran, tapi kita berkongsi apa yang kita belajar. Belajar. Mungkin dalam ni ada yang mahu kongsikan juga ataupun mau sampaikan, dibolehkan. Buka mic saja. Oh, ada soalan, sekiranya kita ingin membaca Al-Quran, boleh tak sebenarnya kita baca ta'awuz sahaja, tidak baca basmalah? Kalau yang macam Ustaz tu cakap, dia bukannya hukum basmalah ini adalah macam tadi kan, sunat muakkad. Sunat muakkad ni adalah yang dituntut lah. Maksudnya kena juga baca lah. Sebaiknya kita baca. Sebab bila kita buat perkara baik kan dengan bismillah, basmalah. Jadi ada pahala dekat situ. Ya, sebaik-baiknya dua-dua, betul, dapat pahala. Sunat muakkad kan dituntut. Kelas mengaji yang dianjurkan pemula ni, penyampainya tu akan bertukar-tukar. Untuk siri kedua nanti bulan depan, orang lain lagi. InsyaAllah. Okay, itu sahaja daripada saya. Wallahu'alam. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis kita, Kak Asmah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Ina. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Untuk sesi kali ini kita mula dengan pengenalan tajwid, insyaAllah. Next sesi akan mula masuk bab hukum tajwid. Jika ada sebarang soalan, bolehlah kemukakan dalam in-call message ni ataupun buka mic, tanya. InsyaAllah kita akan jawab. Kiranya kami pun sendiri tidak dapat menjawab, InsyaAllah kita akan post dekat grup, insyaAllah. Yang Ustazah Malina cakap tu betul. Al-Fatihah wajib baca basmalah. Sebab Al-Fatihah itu ada merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Terima kasih Ustazah Malina tambahannya. Kelas ni nanti kita lagi Ustazah. InsyaAllah dalam kelas ni akan ada sesi sharing sajalah macam ni. Tak ni jugalah. Tak ada sesi tasmik sesuatu. Belajar sebut-sebutan lah.
Ya, mungkin akan ada bila masuk bab tajwid nanti, insya-Allah kita akan minta juga mana yang perlu untuk dengarlah, insya-Allah. Kelas kita pagi ni, okey, untuk makluman, kelas kita pagi ni sebenarnya sampai jam 9.30 tapi masih ada 30 minit untuk apa ni? Untuk habis kelas. Kenapa hukum baca Al-Quran tanpa bertajwid yang betul tapi dalam proses belajar mengikuti kelas Al-Quran dan lain-lain? Okay, seperti kita tahu, hukum belajar ilmu tajwid, hukum belajar adalah fardu kifayah kan. Tapi ilmu Al-Quran ini adalah sangat dituntut lah. Sebab apa kita belajar ilmu tajwid? Sebab kita takut nanti bila kita baca salah, maksud dia akan, contohnya daripada makhraj huruf lah kan. Bila kita tersalah, ia akan bawa maksud yang lain kan. Jadi kalau kita dalam proses belajar, mungkin kalau cuma dalam waktu kita belajar itu mungkin kena ada ustaz-ustazah lah. Bila kita belajar tu kan kena ada ustaz-ustazah untuk kita tegur kita punya kesalahan bacaan. Ya, practice make perfect. Betul. Maksudnya kita belajar tu kena berguru lah, kena berguru, kena tahsin. Supaya ustaz atau ustazah guru-guru kita boleh dengar kita punya bacaan. Okey, alhamdulillah, tanpa maksud, okey, ada soalan tambahan. Maksudnya baca Al-Quran kena ada guru. Kalau sendiri saja dapatkah? Sebab kelas mengaji seminggu sekali sahaja. Kalau sendiri saja dapatkah? Okay, ada juga orang belajar ilmu tajwid melalui kelas online kan, melalui kelas online. Contoh kalau bukan online pun dia rujuk kepada ustaz-ustaz yang memang pakar dalam bab tajwid. Contoh dia tengok daripada melalui YouTube. Mungkin sambil kita mengaji tu kita boleh buka YouTube. Tapi ustaz-ustaz yang kita ni lah, maksudnya ustaz-ustaz yang memang pakarnya lah. Kita buka YouTube, kita cari dan sambil kita baca tu sambil kita dengar. Contoh kita mau belajar apa hari ini. Okay, kita cari. Macam dalam TikTok, okay, kalau siapa ada TikTok, ada seorang ustaz ni dia setiap malam dia akan buat online dekat TikTok, online tentang ilmu tajwid. Nama ustaz tu lupa lah, tapi ustaz tu memang setiap malam lah dia buat, memang sangat-sangat bagus. Jadi TikTok kan anak muda ramai join kan, ramai download. Jadi mungkin boleh follow ustaz itu. Setiap malam dia akan live untuk bab ilmu tajwid ni. Dia pun ada selalu post video. Mungkin kalau anak-anak muda ni boleh lah. Boleh join ustaz tu. Masa tengah online tu, okay, buka Al-Quran. Kita belajar sambil dengar pengisian daripada ustaz tu. Sebab kalau bergantung dengan kelas kita yang hari ini kan seminggu sekali je kan. Mungkin kita ada inisiatif lain untuk kita cari lagi. Lagipun sekarang mengaji tidak boleh face to face kan disebabkan pandemik COVID ni. Jadi banyakkan join kelas-kelas online Al-Quran di Facebook banyak. InsyaAllah wallahu a'lam. Okey, untuk Ustazah Ina, ada sikitlah untuk saya bantu jawab persoalan tadi. Itu daripada soalan daripada adik tu. Okey, sila. Boleh. Ini berkaitan dengan faham juga sekarang situasi kan. Di mana kelas mengaji pun susah untuk kita cari kelas mengaji yang hari-hari. Kita tahu ada yang mari semangat nak mengaji ni, kena mengaji hari-hari, membaca Al-Quran, tetapi masih lagi belum habis proses belajar. Itu adalah antara alternatif yang Ustazah Roslina berikanlah. Dalam masa yang sama, saya nak share juga apa yang diajarkan oleh guru saya, di mana murid yang orang yang masih dalam proses belajar, maksudnya dalam kategori pelajar, dia melakukan kesilapan itu adalah tidak menjadi dosa. Maksudnya dalam bacaan Al-Quran juga, bila dia masih dalam kelas, maksudnya dia ada mengikuti kelas,
Dan bila di luar daripada kelas, dia nak baca Al-Quran. Sebab dia nak praktik. Sebab dalam kelas mungkin dia tak ada peluang nak baca ataupun malu. So bila di luar kelas ni dia nak praktik apa yang diajarkan. Masa dia praktik tu berkemungkinan ada kesalahan yang dia buat tapi tak ada orang nampak. Tidak ada orang yang dapat dengar lah. Maksudnya dia baca sendirian. Itu dimaafkan. Para ulama ada membahaskan berkaitan isu ni, dia dimaafkan kerana dalam proses belajar. Maksudnya nanti dia akan ikuti kelas, dia akan tambah baik pembelajaran itu. Cuma yang terbaiknya kalau dapat kita cari kelas-kelas yang bersemuka, yang kerap, itu lebih baik. Cuma kita tahu kekangan kan. Sebab ada, yalah, bukan semua kita dapat komik ikut kelas tu. Lepas tu apa yang kita mahu, apa yang kita dapat, dia tidak dapat semua. Sebab dia bagi apa penyampaian yang inginkan, apa penyampaian yang ingin sampaikan. So di sini boleh beri motivate lah. Walaupun kita masih lagi orang kata tajwid tunggang langgang, jangan risau. Teruskan belajar Al-Quran dan dalam masa belajar itu insya-Allah dimaafkan kesalahan-kesalahan kita apabila kita membaca Al-Quran dengan salah kerana kita dalam proses belajar. Itulah kelebihan menuntut ilmu. Penuntut ilmu ni kalau dia tersilap melakukan sesuatu benda, dia dimaafkan atas sebab dia dalam proses belajar. Itulah kelebihannya lah yang boleh kita mungkin menjadi inilah. Kalau takut nanti kalau tak ada kelas Al-Quran, tak buka Al-Quran lah. Jadi kita boleh baca Al-Quran itu tetapi dengan syarat, dia ada syarat. Kita kena usaha untuk belajar juga. Maksudnya janganlah nak baca Al-Quran tapi sembung kelas mengaji. Ingat sudah pandai dan bila kita baca ada kesalahan-kesalahan yang kita buat tu dan kita tidak perbaiki kerana apa? Kita hanya belajar dan belajar sendiri. So tu kena ada berguru dalam masa yang sama, masa praktik dalam proses kelas tu, maksudnya dalam tempoh kita masih belajar di luar kelas, kita ada belajar, kita ada baca salah, sebenarnya itu proses belajar tidak menjadi masalah untuk berlaku kelancaran. Sebab Quran ni kena baca sekerap kalau nak dapatkan kelancaran. Semoga menjawablah. Ada sedikit tambahan untuk beri motivasi lah kepada kita semua lah. Ilmu tajwid ni sangat luas. Kalau nak tunggu habis ilmu tajwid, memang tak baca Quran. Jadi kita baca Quran, dalam masa yang sama kita kena usaha untuk tambah ilmu, hadir kelas-kelas, tanya berkaitan dengan hukum tajwid supaya apa yang kita usahakan, apa yang kita belajar ini menjadi menjadi lebih baiklah bacaan kita tu pada masa akan datang. Itu sebagai tambahan lah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Syafiq. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga Ustazah Ina. Dan dengan itu, dengan soalan yang tadi itu, maka insyaAllah berakhirlah kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah kita habiskan awal lah daripada yang masa ditetapkan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kelas akan datang siri 2. InsyaAllah akan dimaklumkan di dalam grup WhatsApp yang sudah semua berkumpul di sana, Alhamdulillah. Seterusnya tajuknya insyaAllah saya maklumkan sekarang lah, hukum nun mati dan tanwin. Kita akan share tentang hukum nun mati dan tanwin untuk sesi seterusnya insyaAllah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini akan hadir lagi, akan datang insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan diberi masa yang lapang untuk hadir. Okey, dengan itu berakhirlah sudah dan kelas pagi ini kita tangguhkan majlis, kita tangguhkan kelas dengan tasbih Qafara dan surah Al-As. Innal insana lafi khusr illa allazina. Kiranya ada yang ingin bertanya, tambahan sekiranya ada yang ingin bertanya tentang slide tadi, boleh PM saya insyaAllah ataupun Ustazah Ina tadi insyaAllah. Ataupun bertanya di grup. Kami ada sediakan buku. InsyaAllah boleh tahu lebih lanjut di PM lah insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.